billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqawilana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Allahumma fakhina fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih lagi dalam surah At-Tin, iaitu surah yang ke-95 di dalam Al-Quran dan mengandungi 8 ayat. Nah, maka 8 ayat kita dah sampai ayat yang ke-4, ke-5. Berapa dah kita? Ayat ke-6 dah. Maka dimulakan dengan surah At-Tin tu dibicarakan mengenai Wat-Tin. Waw makna apa kat situ waw? Demi. Waw demi, boleh? Demi tin dan zaitun ataupun demi tin demi zaitun. Sebahagiannya Ibnu Qatadah mengatakan tin tu dekat mana? Syria. Dekat Syria ataupun Syam. Dia ada satu bukit dinamakan dekat Damaskus, Dimashq. Yang Damsyik tu orang Melayu sebut, orang Arab sebut Dimashq. Dimashq, boleh? Dekat Damsyik ataupun Syria dinamakan sebagai itu. Jadi dia terjemahkan demi Syria lah. Dan Zaitun satu gunung iaitu berada di Baitul Maqdis, Palestin, boleh? Maka demi Syam ataupun demi Syria, demi Palestin, wa Turi Sinin, dan demi banjaran Sinai, boleh? Banjaran Sinai berada di mana? Mesir. Di Mesir. Maka demi Mesir pula yang keempat. Wa hadzal baladil amin, dan demi apa tu? Mekah. Bumi Mekah. Ayuh, demi negeri yang aman ini. Ayuh, negeri yang aman adalah Mekah lah, makruf. Boleh? Jadi Allah sebut, Ibnu Katsir berkata apa tahu dekat dalam tafsir dia, dan disebut Taurat pun telah disebut 3 tempat ini, boleh? Maknanya 3 tempat. Telah datang Allah dan Tursina dan sebagainya lah. Sinai ni pun tempat. Cuma Sinai adalah tempat Nabi Allah Musa menerima wahyu Taurat. Adapun macam hari itu Nabi Musa dilantik menjadi nabi dekat mana? Nabi Musa dilantik jadi nabi masa bila? Sudah. Tak pasti. Nabi Musa dilantik menjadi nabi setelah berusia 40 tahun di Jordan. Ketika mana dia melarikan diri apabila dia telah membunuh seorang bangsa Kibti, boleh? Bangsa Kibti ni bangsa bapa angkat dia lah, iaitu Fir'aun. Maka Fir'aun dia pula bangsa Bani Israel. Jadi Bani Israel bergaduh dengan orang bangsa Kibti. Datang Nabi Allah Musa, lalu sebahagian mengatakan dia menumbuk ataupun menampar seorang lelaki berbangsa Kibti meninggal. Maknanya orang Bani Israel telah membunuh bangsa Fir'aun. Jadi Fir'aun marah agaklah ni. Lalu dia lari selamatkan diri dia sehinggalah dia jumpa Nabi Allah Syuaib. Bersama 2 orang anak perempuan dia. Macam itulah. Kan Nabi Musa dia tengah duduk kat bawah pokok. Macam haus. Dia tengok perigi tu ada 2 orang perempuan. Dia kata, nak buat apa ni kan? Dia kata, susahlah nak kena alihkan batu ni, nak bagi minum kambing semua ni. Jadi dia boleh alihkan batu tu. Yang mana anak 2 orang anak perempuan Nabi Allah Syuaib tu kata, sepatutnya 10 orang baru boleh angkat batu tu. Ni dia seorang je. Rasa kuat gila kata tu. Kuat gila ni kata. Lepas tu dia pun dah bagi minum semua, dia balik dan dia menceritakan kepada Nabi Allah Syuaib lah mengenai kejadian tersebut. Dalam keadaan Nabi Allah Musa lapar. Jadi Nabi Allah Musa pun berdoa lah meminta makanan daripada Allah. Lalu Nabi Syuaib suruh salah seorang anak perempuan dia pergi jumpa balik Nabi Allah Musa, bagi tahu dia, meh datang rumah. Daddy nak jumpa boleh. Macam itulah.
Maka datanglah salah seorang dalam keadaan malu-malu. Ni diceritakan dalam Quran lah, dalam surah Qasas. Oh. Dalam keadaan malu-malu dia datang, dia beritahu bapak nak jumpa lah. Lalu Nabi Allah Musa seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Tengah lapar ni tiba-tiba lah dapat kenduri punya kad. Cantik. Dia kata tu jomlah pergi makan. Pergi makan dan menyatakan hasrat dia lah untuk mengahwini salah seorang daripada puterinya. Lalu duduklah Nabi Allah Musa di situ sehinggalah capai umurnya 40 tahun. Maka datanglah wahyu, iaitu Nabi Allah Musa berkata dengan Allah sebenar-benar perkataan, wa kallamallahu Musa taklima. Dia cakap macam tu je. Jibril tak ada job lah maknanya. Wahyu tak payah, Jibril tak payah turun. Allah cakap terus dengan Nabi Allah Musa. Bercakap, lalu dapatlah wahyu. Masa tu kitab Taurat tak dapat lagi. Nabi Allah kata macam mana? Allah suruh Nabi Allah Musa pergi ke balik kampung balik. Bila balik kampung balik, suruh Fir'aun masuk Islam lah ataupun menyembah Allah. Dengan syarat-syarat yang ada lah, iaitu Allah akan memanjangkan umurnya, Allah akan memudahkan dia kembali dan Allah akan memberikan dia ke kerajaan yang lebih besar daripada apa yang Fir'aun ada sekarang ni lah. Dengan 3 benda tu lalu dia pun baliklah bertemu dengan bapa angkat dia. Bila jumpa-jumpa je terus peluk lah kan, dah jumpa anak dah lama lagi dah. Jumpa lalu Nabi Allah Musa menyatakan sebab dia jumpa Fir'aun ni sebab supaya apa? Supaya menyembah Allah lah. Lama agak tu dia berdakwah suruh Fir'aun sembah Allah sampailah Fir'aun tension lah. Sampailah datang 2 sebab yang menunjukkan Fir'aun bukan Tuhan. Yang pertama ketika mana dia memanggil ahli sihir dia lawan dengan Fir'aun. Iaitu tongkat tu lah. Semua orang tahulah kisah pasal tongkat tu. Dan masuk Islam semua. Bukan masuk Islam lah. Semua pesihir-penyihir tu menyembah Tuhan Musa dan Harun. Bila dah sembah Tuhan Musa dengan Harun dan sebahagiannya dibunuh oleh Fir'aun disebabkan pengkhianatan oleh ahli sihir dia. Maka dekat situ masa awal-awal dia nak suruh Nabi Allah Musa, penyihir-penyihir tu lawan Nabi Allah Musa tu. Sebab apa Fir'aun katakan, kalau bolehlah kau nak bunuh Musa ni, bunuh dia terus. Macam tu. Jadi seekor makhluk yang mengaku Tuhan ni meminta bantuan penyihir untuk membunuh Musa. Sedangkan Tuhan tak perlulah susah-susah macam tu sampai nak panggil penyihir kan. Allah kalau nak mati dengan kita ataupun nak sakit dengan kita, dia tutup satu urat dekat badan kita kan. Sama ada urat ke jantung ke, urat ke kepala ke, dah menyebabkan lumpuh lah. Tapi dia tak mampu nak buat apa-apa dekat Nabi Allah Musa sehingga minta tolong orang lain. Menunjukkan dia bukan Tuhan lah. Itu antara sebab-sebab yang pertama. Kemudian Nabi Allah Musa pujuk lagi, pujuk. Sampailah Fir'aun cakap, asal dia Fir'aun nak sebenarnya. Ketika mana datang 3 benda yang Allah janjikan nak bagi dekat Fir'aun tu. Jadi muda balik, waktu dapat hidup lama lah. Jajah Tapi disebabkan siapa ni? Disebabkan PM belah kanan dia tu. Dia punya PA bukan PM, dia punya PA dia. Iaitu bernama Kan'an. Kan'an dia kata, bos, apa cerita ni bos? Masa tu Fir'aun kata, kalau dapat kerajaan lagi besar, umur, waktu muda balik, umur panjang pula kan. Siapa tak mau dia kata tu kan. Tapi Kan'an lah menghasut. Dia cakap, bos, dah berapa puluh tahun dah mengaku jadi Tuhan lah. Takkan dah tiba-tiba nak kita sembah Tuhan lain pula. Mana nak letak muka? Nak dekat sebahagian mengatakan hampir 200 tahun tau. Ramses II, nama Fir'aun masa tu nama dia Ramses II. Ramses II kata kita dah lama dah ni. Sebahagian katakan hampir 100 lebih tahun dah dia hidup. Lalu Allah janji nak panjangkan umur dia tu. Dia kata dah nak dekat 100 tahun mengaku jadi Tuhan. Takkan tiba-tiba sembah Tuhan lain ni.
Wih, mana nak letak muka bos, kata tu kan. Jadi Fir'aun pun fikir balik, betul tu kan, tak apalah. Jadi itu salah satu yang menunjukkan Fir'aun bukan Tuhan adalah ketika mana dia tak mampu berbuat apa-apa terhadap Musa. Seterusnya bila didakwah lagi sampailah satu zaman, iaitu zaman di mana Mesir ditimpa kemarau yang panjang lah. Sehingga kan seluruh Mesir tak ada air masa tu kecuali tempat Nabi Allah Musa sahaja. Lalu Fir'aun panggil Kan'an, semua cakap lah, bos, kita dah tak ada upaya, kita dah habis duit banyak dah ni. Nak minta hujan, air semua macam-macam dah kita buat. Air dah habis dah ni. Sungai Nil dah nak habis air dah ni. Kalau tinggal seminggu lagi, kalau tak ada, tak jadi apa-apa, memang mati ke bulu kita ni, haus ni. Kekeringan kita ni. Lepas tu Fir'aun marah, dia kata takkan tak ada usaha lah, duit dah habis banyak dah ni, macam mana ni? Tinggal satu lagi Fir'aun, kita belum minta dengan Tuhan Musa hujan. Yang lain semua upaya dah buat dah. Duit pun dah habis banyak dah ni. Kita dah belanjakan nak bawa air daripada jauh sebelum ni. Sekarang ni yang satu kita belum buat, kita belum minta kepada Tuhan Musa. Lalu Musa dipanggil oleh Fir'aun dan Fir'aun panggil, dia kata, okey, macam ni Musa. Sekarang ni kita dah habis try dah, habis cuba dah. Hujan tak turun-turun lagi ni. Macam ni lah. Kalau kau mampu berdoa kepada Tuhan kau Musa dengan turunnya hujan ni, kira aku join korang lah, sembah sekali lah Tuhan Musa ni. Hujan pun turunlah dalam masa seminggu sebagian kata, sampai penuh sungai Nil balik air. Tapi adakah Fir'aun menyembah Tuhan Musa? Tak sembah juga. Boleh? Sama. Dia kata, alah kau Musa, memang dah timing kau doa tu nak hujan dah turun kan. Nak hujan dah nak turun dah. Memang untunglah kan, nasib lah tu, dia kata tu. Tu yang last kali tu. Apa dia? Dia kebetulan. Dia kata ni kebetulannya Musa. Dia kata tu, tak payahlah nak act sangat. Dia kata tu. Last kali Fir'aun dah bertension dah. Lalu dikerahkanlah segala tentera untuk membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Mengatakan hampir 200,000 orang ingin mengejar Nabi Allah Musa yang pengikutnya dalam 12,000 orang, macam tu sahajalah. Jadi 12,000 nak dibandingkan dengan 200,000 memang kalah lah tentera Nabi Allah Musa. Lalu Musa macam kita juga, perasaan takut dan sebagainya, lalu lari selamatkan diri sampailah ke sungai ataupun Laut Merah itulah, dan membelah dan terbelah dan tertingkup. Sebahagian mengatakan masa terbelah tu terbelah kepada 12 lorong untuk pengikut-pengikut Nabi Allah Musa tu lalu. Kan ada 12,000 kan. Jadi satu lorong tu 1,000 tu. Air tu terbelah lah. Laut Merah terbelah. 12 lorong. Lalu bila dah selamat dah semua menyeberang, Fir'aun masuk dan menghentamlah laut tersebut kepada askar-askar dia sampai hancur kecuali Fir'aun. Semua jasad askar dia semua hancur. Ketika mana dilipat oleh Lautan Merah ke situ, masa itulah. Kecuali Fir'aun yang Allah janjikan untuk pelihara jasad dia, untuk kita ambil pengajaran di masa akan datang. Boleh, macam itulah cerita sedikit mengenai Tur Sina ni lah. Kemudian barulah itu belum cerita pasal wahyu turun lagi. Musa bertemu dengan As-Samiri dan sebagainya. Tu nanti pula lah, cerita lain pula. Cerita dia panjang. Boleh? Wa hadzal baladil amin, maka Mekah al-Mukarramah lah negeri yang paling aman sekali lah. Hatta sampailah hari kiamat nanti. Cuma ada tak pernah berlaku peperangan? Pernah lah. Mekah pernah ditawan kan oleh tentera Syiah satu ketika dahulu. Yang mana Mekah kehilangan Hajar Aswad hampir 10 tahun tak salah. 10. Hajar Aswad hilang. Tapi adakah orang masih lakukan haji? Masih. Kerana itu bukan kewajipan dalam haji lah Hajar Aswad tu. Boleh? Maknanya adalah tahun-tahun di mana orang mengejarkan haji tanpa Hajar Aswad. Macam tu. Lepas tu barulah dapat balik.
Masa tu yang Saudi panggil tentera luar tu, tentera kafir lah. Sebahagian katakan France, dia panggil France. Untuk tawan balik semula Saudi tu. Macam tu lah. Ataupun tentera ni lah, barat minta tolong. Tu yang dia masih boleh kekal gitu. Dia cover belakang ramai. Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kalau kita jumpa laqad, kalimah dia wallahi laqad macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Senang je macam tu. Boleh? Wallahi sesungguhnya benar-benar kami telah ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik penciptaan. Boleh? Sebaik-baik penciptaan ahsani taqwim. Macam itulah. Kemudian apa dia? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia serendah-rendah daripada makhluk yang rendah dah. Maknanya di kalangan manusia nanti ada kelompok yang hina, maka Allah akan kembalikan kita balik dalam keadaan sehina-hinanya lah. Kalau kita tak ikut ayat nombor 6. Macam tu. Sama ada sehina-hina tu adalah kita akan jadi lemah semula. Maknanya selepas kita lemah, kita jadi kuat. Dan selepas kuat, kita jadi lemah balik. Ada yang mengatakan macam tu kat ayat tu. Tapi ada sebahagian mengatakan macam tu. Ada yang mengatakan asfala dekat sini adalah kedudukannya di sisi Allah. Boleh? Kedudukannya di sisi Allah, Allah akan kembalikan kepada sehina-hina makhluk. Illa, baik datang kalimah istisna. Istisna ni cerita macam mana? Nak saya terang secara mudah ke secara panjang lebar? Apa dia? Baiklah, yang terbaik. Okey, kita bagi yang senang lah. Sekali dengar boleh faham lah maksud. Mudah difaham. Ya, mudah difahami lah. Baik, tajuk dipanggil sebagai illa ni. Tajuk dia adalah al-istisna. Wal mustasna. Al-istisna wal mustasna. Ejaan dia lah. Ni pasangan dia lah. Seperti mana pasangan jar dan majrur. Okey. Nama-nama dia. Sekadar istilah lah. Istisna ni dia ada banyak perkataan dia, tetapi di dalam Quran adalah satu lah yang saya pernah perasan, iaitu kalimah illa. Illa ni huruf istisna. Dia bukan isim, dia bukan fi'il lah. Dia adalah huruf istisna. Illa. Nanti dalam rekod nanti tulis bab istisna dan mustasna. Macam tu senang faham. Baik, apa yang kita perlu tengok dekat illa ni? Yang paling penting sekali kalau kita jumpa kalimah illa, kita kena tengok sebelum illa tersebut. Deng. Macam tu. Boleh? Sebelum dia penting. Illa ni, kecuali ni, sebelum kita nak tengok kecuali ni, tengok ayat sebelum kecuali. Macam tu. Boleh? Andai kata ayat sebelum illa itu sempurna, kita ambil macam tu lah. Sama ada taman mujabah ataupun taman manfiyah. Sama ada dia, tapi dia sempurna dah, dia tam. Yang ni senang faham lah. Kita buat yang senang faham. Andai kata sebelum kalimah illa tu sempurna. Sempurna ni maksud dia apa?
Ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il lah macam tu. Fi'il kena ada fa'il kan. Kadang-kadang kena ada MB kan. Baik, kalau dah sempurna tu tiba-tiba datang illa. Maka selepas illa tu perkataan selepas dia hujung mesti baca baris atas. Macam tu. Contoh, saya buat satu ayat, saya kata macam tu. Boleh? Tuan KJ okey? Banyak punya kerja ada apa? Ada Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Belakang tu lambang apa tu? Lambang apa? Kumpulan gondang silat Ustaz. Gendang silat Ha. Ingatkan Persatuan Bulan Sabit Merah ni. Sebenarnya Boleh? Baik, cuba kita tengok perkataan sebelum illa ni, iaitu datang kalimah ma. Ma kat sini makna dia tidak. Boleh? Tidaklah qama mana apa? Qiyam. Bangun. Berdiri. Tidaklah berdiri orang ramai itu kecuali Zaid. Macam tu lah. Al-qaum kat sini orang ramai lah, kita senang faham. Tidaklah berdiri orang ramai itu kecuali Zaid. Maknanya orang ramai tu seorang pun tak diri kecuali Zaid dia berdiri. Betul-betul kuat bunyi burung. Oh. Melakar kan tu? Kat Melaka lah tu banyak burung. Berkepin. Baik, Tuan Munir sampai tak? Sampai tak? Sebelum kalimah illa tu Dah. Mm-mm. Kena tengok. kena apa ni? Kena ayat sempurna tak? Tak semestinya kena, tapi kalau ayat tu sempurna, macam tu maksud dia. Dia boleh jadi ayat tak sempurna lah. Maksud dia. Maksud dia macam ni. Sekarang ni ma ni huruf apa? Tidak ni. Nafi. Huruf nafi kan. Nafi. Baik, koma isim fi'il huruf. Sip. Apa dia? Tidak berdiri. Fail. Fail. Koma fi'il. Buatan. Baik, fi'il apa ni? Fail madi. Madi. Fi'il madhi, betul tak? Maka fi'il memerlukan kepada Fail. mana fa'il dia? Wa. Koma sebelah. Koma ni, kaumu ni. Kaum. Koma pula dah. Fa'il. Baik, fi'il ada, fa'il ada. Dah sempurna ke belum? Sempurna. Sempurna lah sebab MB ni tak wajib. Ya. Kita tengok selepas dia, okey, dah sempurna dah sebelum illa tu. Maka selepas illa tu bariskan atas kerana ini adalah mustasna. Walaupun yang lepas tu Ustaz dia MMS.
Tak kisahlah apa pun. Ya ke? Yang penting dia akan baris atas dan dinamakan sebagai mustasna lah. Kecuali kalau dia mabni ya. Oh, Kalau dia mabni kita tak boleh buat apa-apa lah. okey. Zaid tu jadi mustasna lah Ustaz. Tasna. Zaid akan jadi berbaris atas kerana mustasna. Zaidan. Boleh? Macam sampai ke macam tak sampai? Puan Hasnah okey tak? Okey Ustaz. Okey. So, apa makna apa ni tak? Mustasna ni. Mustasna ni yang dikecualikan. Istisna pengecualian, mustasna yang dikecualikan. Boleh. Mana cikgu kita yang berserta suaminya? Aina Hia. Cikgu Mazdi ni. Gaib. Lopeh ke Pahang. Dia dah pergi ke Pahang pula. Tak ada. Raja tembak ya. Semalam ada ke? Ke Lopeh saya dah sampai sana dah. Ke Pahang. Malam Ustaz Najib ada, dia ada. Pagi semalam ada. Baik. Andai kata sebelum datang kalimah illa. Yang ni yang pertama lah, situasi pertama. Yang kedua, andai kata datang kalimah illa. Tiba-tiba ayat sebelum illa itu tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna lah. Maka selepas illa tu sempurnakan. Baiklah. Macam tu. Macam sampai ke macam tak sampai? Tak faham sikit. Okey. Tiba-tiba kita buat satu ayat, contohnya kita katakan ma qama. Illa Zaid. Apa dia? Dia tak ada illa Zaid ataupun Zaidah Ustaz kalau ejaan tu. Sabar dulu. Zaid ni kejap lagi kita bincang kan. Okey. Salin lah. Dah salin dah. Dah habis dah? Dah salin Yang- dah. Yang Ustaz bagi yang dalam minggu lepas tu kan. Ada kertas yang Ustaz tunjuk tu. Dia punya contoh dia sama dengan atas lah. Kesalah. Apa? Sama Salah. lah. Contoh dia tu yang dia bagi nombor 2 ni, nombor 1 okey, nombor 2 ni contoh Okey. dia kauma al-qaumu ni sama lah. Ke salah? Salah typing Qaumah. Macam mana? Yang slide yang Ustaz tunjuk tu, saya ada print. Okey. Dalam slide tu dia punya contoh dia sama dengan 1 dengan 2 tu sama. Cuba baca. Yang nombor 2 ni, ma qauma al-qaumu Illa Zaid. ila Zaidun ataupun Zaidan. Okey, nombor 1? Nombor 1 sama Zaidan je. Tak, cuba baca daripada mula. Qamal qaum. Qauma Yang tu qaumu. tak ada ma. Oh, ada ma. Kena tengok betul-betul, jangan. Yang atas ni ada ma je. Yang nombor Yang 2 ada taman munafian ni. Taman Manfi. manfiyah. Ayuh, taman manfiyah ada ma Oh, kat depan. Kalau taman mujabah tak ada ma. tak ada Oh. ma. Tapi yang tu payah kita nak baca tu. Kita tengok depannya yang senang. Yang kat kertas tu biarkan ia berlalu Biarkan, begitu saja. Supaya kita tidak keliru. Baik, sekarang ni datang pula kalimah ma qama illa Zaid. Maka datang kalimah ma kat sini makna apa ni? Kalau kita terjemahkan macam mana? Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Macam tu. Oh. Jadi Zaid.
Boleh? Baik. Sekarang ni tidaklah berdiri, maka datang kalimah ma adalah huruf apa tadi? Nafi. Huruf nafi. Kemudian koma apa dia? Fi'il Mandi. Fi'il madhi. Betul tak? madhi. Ya. Sepatutnya fi'il kena ada apa? Fa'il. Fa'il. Kena ada fa'il. Tiba-tiba dah habis dah jumpa illa. Maka sebelum illa itu tidak sempurna keadaan dia. Maka sempurnakan fa'il dia adalah Zaidun. Maka tak boleh baca Zaidan masa tu. Okey. Jadi kalau kita kata, kenapa ni baca baris depan pula ni? Kerana ni adalah fa'il. Sempurnakan. Ni bukanlah mustasna. Walaupun pada asal dia selepas illa, istisna adalah mustasna. Tetapi dalam satu tempat, contoh macam yang tak sempurna ni, maka kena sempurnakan apa yang ada selepas illa. Tadi dia tak ada mustasna, asal tak jadi mustasna lah ya. Ni yang ni sebab tak sempurna maka tak jadi ya. Dia jadi Zaidun jadi fa'il. Ayuh. Kita tak boleh baca Zaidan. Boleh. Ustaz, Ya. kalau Zaidun tidak sempurna ke? Mana? Yang nombor 2 tu. Nombor 2 tu anda kata fi'il ni fi'il. Ya, tapi Fi'il pasangan dia Puan Rehan fa'il. okey. Baik, sekarang ni sebelum illa fa'il tak ada. Sebelum illa, kita suruh perhati kan yang penting sebelum illa tu dah sempurna ke belum? Yang ni sebelum illa tak sempurna sebab dia baru ada fi'il dia, pelaku tak ada. Baik, mana nak dapatkan pelaku tu? Sebelah dia tu. Selepas illa. Kena sebut fa'il. Tak boleh sebut mustasna. Padahal hakikat dia selepas istisna mustasna. Maka dalam keadaan ni tak boleh jadi mustasna kerana ayat belakang belum siap lagi. Siapkan selepas illa. Itu. Mustasna dia tak boleh baris depan. Dia kena baris atas ya. Memang wajib macam majrur baris bawah lah. Okey. Mustasna memang asal dia hukum baris atas. Baris atas lah ujung lah. Kena ingatlah sikit-sikit yang tu. Seperti mana yang ada di dalam kad kita. Kat dalam kad kita ni mustasna dia tulis kat situ baris atas tau. Cuma jauh sikit baris dia tu kan. Repair lah sikit. Pakailah pen ke. Selepas istisna nama dia mustasna dan wajib berbaris atas. Maka datanglah satu kalimah illa ni. Dia menyelamatkan keadaan manusia lah. Kalau tak ada kalimah illa ni, masaklah kita, maka semua orang akan jadi sehina-hina makhluk lah. Lalu Allah datangkan kecuali, maka masih ada lagi makhluk Allah yang Allah pelihara lah. Jadi nak dapatkan pemeliharaan tersebut, maka dia mesti jadi benda yang selepas illa. Macam Allah sebut dalam surah Wal-As, Allah kata, semua manusia rugi. Datang pula illa, selamat sikit. Kalau tidak, kita semua akan rugi. Sekarang ni rugi ke untung? Rugi. Tak ada manusia selamanya rugi. Kecuali yang buat tu. Amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Baik ada ustaz, kalau tak ada ustaz.
Kalau tak ada lagi lah rugi je. Tak ada ustaz pun rugi juga. Sama je. Macam tu lah. Boleh? Ada makna tu. Tapi kalau yelah sekarang pun dulu tenaga ada, duit tak ada. Lepas pencen duit ada, tenaga pula tak ada. Sama lah rugi lah. Sementara ada tenaga tu nak dapatkan hasil lah tu. Macam-macam lah. Keinginan pula dah tak ada. Baik, saya nak padam babus tisna wal mustaqim. Satu lah Ustaz yang Ya. Puan Kazmah, Hajar Kazmah tanya tadi. Apa dia? Kenapa dia Zaida tu? Yang ni? Nombor 2. Aduh. Kenapa tak ada alif? Ha, Yang ni Bila bukan Zaid. Zaida, Zaidun. Ya Zaidun. Oh, Zaidun kalau tak ada alif. bubuh alif nak bunyi macam mana? Tak ya. Oh, itu sebabnya tak ada alif tu. Sebab Ada alif bila baris bari depan. atas hujung. Bari atas Oh, hujung. okey, Kalau okey. tanwin kita akan datangkan alif teman. Kalau bari atas lah tanwin. Tapi kalau bari depan alif nak datang baik apa? okey. Zaidun bunyi Ada Yanun kan. Apa dia? Zaidun tu Yanun kan. Apalah Zaidun pula dah. jauh lah poin Yadun Kibarat. Itu Hindustan ni Apa dia? Yadun Itu- Kibarat. Itu Hindustan ni Itu Ustaz lagi satu Ustaz. bukan zaman saya tu. Apa dia? Qamal qamu illa Zaidan tadi nama dia taman mujaban. Yang ni taman manfiyah. Yang ni nombor 2. Manfia. Beza dia macam ni. Beza dia Taman yang manfiyah. taman mujab ni positif. Taman manfiyah ayat negatif. Ayat negatif bila ada nafi kat depan. Dari tidak. Ustaz, Ayat nombor taman tu 1 tu. sempurna kan? Ha. Taman tu sempurna, Sempurna, mujab tu dia sempurna. dia positif lah. Taman mujabah positif dan ayat positif. Ayat sempurna sebelum ilah dan positif. Kalau taman manfiyah Ya. ayat sempurna sebelum ilah tapi ayat tu negatif. Ayat negatif maksud dia ada nafi kat depan. Ya. Ada pun ayat yang nakisah ataupun yang tak sempurna ni, dia akan datang dalam bentuk negatif sahaja. Taman mujabah. Yang ma qama illa Zaidun ni kan. Ni taman juga. Tak, yang ni bukan tam, ni nakis. Oh ni naqis. Naqaso lah. Nakisah. Taman yang ni taman mamfia ni dia ayat ni tak sebut. Ya ialah dia sebut bahasa Arab dia ialah bahasa Arab dia ayat taman mamfia ni Baik. tamannya taman Tapi yang penting sekali adalah mestilah kita menafikan sesuatu itu dan selepas tu kita kecualikan satu tu adalah dalam kelompok yang sama, boleh? Kalau kelompok tu tak sama maka dia bukan makna illa. Pernah kan? Saya pernah maksudnya ayat baru pula Ustaz yang tu. Contoh, saya buat satu ayat macam ni. Sampailah. Saya buat satu maqama. Datang kecuali keldai. Ayuh maqama al-qaumu illa himar. Ayat macam tu lah. Hanya ada ni. Maja